Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir Hasnain bin Muhammad Nur Hisab, nombor kad matrik 23115783. Saya ingin menerangkan 3 kebaikan yang saya lakukan dan menjawab soalan-soalan yang berikut. Soalan pertama, bagaimanakah perbuatan memberi haiwan makan dapat menyumbang kepada komuniti dan persekitaran? Memberi haiwan makan dengan bijak boleh menyumbang kepada komuniti dan persekitaran dalam beberapa cara. Cara pertama ialah peningkatan kesedaran. Apabila seseorang memberi makan kepada haiwan, ia boleh meningkatkan kesedaran tentang perlindungan haiwan dan keperluan untuk memelihara alam sekitar. Ini boleh menggalakkan orang lain untuk mengambil bahagian dalam usaha pemeliharaan. Yang kedua, pengurangan sisa makanan. Dengan memberi makan haiwan yang sesuai, ia membantu mengurangkan sisa makanan dan sampah yang boleh mencemarkan persekitaran jika tidak boleh dibuang dengan betul. Yang ketiga, peluang pendidikan. Aktiviti memberi makan haiwan boleh menjadi peluang pendidikan yang baik untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Ia membolehkan mereka memahami ekologi dan interaksi dalam alam semula jadi. Yang keempat, kesedaran ekosistem. Dalam beberapa keadaan, mereka makan haiwan tertentu boleh membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Contohnya, menjaga burung pemangsa boleh membantu mengawal populasi burung yang mereka makan. Kesimpulannya daripada soalan ini, walau bagaimanapun perlu diingatkan bahawa memberi makan haiwan harus dilakukan dengan berhemah dan dengan memahami kesan jangka panjang hidupnya terhadap komuniti dan persekitaran. Ia harus dilakukan dalam kerangka undang-undang dan panduan pemeliharaan haiwan yang sedia ada. Soalan yang kedua, bagaimanakah perbuatan memberi makanan kepada haiwan dapat membantu membina perhubungan di sekeliling anda? Memberi makan kepada haiwan dapat membantu membina perhubungan di sekeliling anda dengan beberapa cara. Yang pertama, kepercayaan. Haiwan, terutamanya haiwan peliharaan, akan mempercayai anda sebagai penyedia makanan. Ini membina asas untuk kepercayaan dalam hubungan. Yang kedua, penjagaan. Merawat haiwan dengan memberi makanan menunjukkan anda prihatin terhadap kesejahteraan mereka, yang dapat merasakan rasa kasih sayang. Yang ketiga, koneksi. Sering berinteraksi dengan haiwan semasa memberi makan dapat memperkuatkan hubungan dan memungkinkan anda memahami keperluan dan tingkah laku mereka. Yang keempat, pengurusan stres. Bermain dan berinteraksi dengan haiwan semasa memberi makan ia boleh membantu mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan anda, yang pada gilirannya boleh memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kesimpulannya, dengan memberi makanan kepada haiwan dengan penuh kepedulian, anda boleh membina hubungan yang bermakna dengan mereka juga dengan pemilik haiwan lain atau peminatnya. Soalan yang ketiga, bagaimanakah perbuatan menyapu sampah dapat mengenal pasti nilai berdasarkan pilihan peribadi anda? Menyapu sampah adalah tindakan yang mungkin tidak secara langsung terkait dengan mengenal pasti nilai berdasarkan pilihan peribadi seseorang. Namun, nilai-nilai seseorang dapat ditercemen dalam cara mereka memperlakukan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Misalnya, seseorang yang peduli dengan lingkungan mungkin melihat penyapu sampah sebagai tindakan yang mendukung nilai-nilai kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, tindakan menyapu sampah juga
boleh mencerminkan nilai-nilai seperti tanggungjawab dan kerjasama. Jadi meskipun tindakan tersebut mungkin tidak langsung mengungkapkan nilai-nilai peribadi seseorang, cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai yang mereka anut. Soalan yang keempat, bagaimanakah perbuatan menyapu sampah dapat membantu anda berkomunikasi untuk menyampaikan perasaan dan pemikiran anda? Meskipun menyapu sampah sendiri tidak secara langsung berhubungan dengan berkomunikasi perasaan dan pemikiran, ada beberapa cara di mana perbuatan ini dapat memiliki pengaruh positif pada komunikasi anda. Yang pertama, membersihkan lingkungan dapat menciptakan suasana yang lebih rapi dan nyaman, yang dapat membantu anda merasa lebih tenang dan fokus saat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, tindakan membersihkan juga dapat mengilhamkan atau menciptakan kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Misalnya, anda boleh berbicara tentang kebersihan dan pentingnya menjaga lingkungan bersama-sama dengan teman anda dan keluarga anda. Yang terakhir, melakukan tindakan membersihkan juga menjadi analogi dan metafora untuk memahami pentingnya membersihkan pemikiran atau perasaan kita sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Dengan merapikan idea atau perasaan kita, kita boleh berkomunikasi lebih jelas dan efektif. Soalan yang terakhir, nyatakan falsafah di sebalik perbuatan menyusun kasut. Falsafah di sebalik perbuatan menyusun kasut mungkin termasuk dalam konsep-konsep seperti kesederhanaan dan keteraturan. Melalui perbuatan menyusun kasut, seseorang dapat mengamalkan prinsip-prinsip ini, seperti menyusun kasut dengan teliti untuk mencipta ketertiban, atau mungkin mengambil pengajaran dalam kesedaran tindakan tersebut, merenungkan kepentingan hal-hal kecil dalam hidup. Ia mungkin juga menjadi metafora bagi usaha manusia untuk mencari keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan seharian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.